Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat-niat kita. Semoga bila mana kita telah mengikhlaskan niat-niat kita, semoga Allah akan kurniakan kepada kita lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam khazanah Tuhan untuk kita semua. Amin. Dan seandainya ada kebaikan itu lagi, marilah sama-sama kita niatkan semoga kebaikan itu bukan hanya kita saja yang akan mengecapinya, bahkan akan dikecapi sama oleh pasangan kita, suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, kaum kerabat, sahabat anda, jiran, bahkan siapa saja. Khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita yang pernah berikan tunjuk ajar mereka kepada kita, dan utama lagi untuk kedua ibu dan ayah kita. Amin. Baik, kita akan sambung pengajian kita tentang memahami ibadah solat. Pada minggu lepas kita bicarakan tentang memahami ibadah solat, tentang apa? Secara perinciannya kita dah masuk tentang qiyam, iaitu berdiri betul, kemudian takbiratul ihram, dan pada hari ini kita akan sambung pula dengan niat. Niat sambung lepas kita dah berdiri betul, dah takbiratul ihram, dan masa takbiratul ihram itulah kita akan sertakan niat. Hanya sah niat itu dalam kita angkat takbiratul ihram itu. Baik, niat merupakan penentu. Apa dia niat? Niat adalah penentu kepada suatu ibadah. Satu. Yang kedua, niat juga adalah pembeza antara ibadah itu akan jadi ibadah ataupun sekadar adah. Adah tu adat je lah, adat. Satu perkara yang dibuat ulang-ulang, dia itu adat. Tapi bila kita serta saja dengan niat, maka jadilah sesuatu adat itu dia jadi ibadah. Dua. Yang ketiga, niat itu dilakukan serentak dengan pelaksanaan ibadah itu. Niat itu mesti dilakukan. Bila mula satu perbuatan itu, itulah niat. Niat disertakan, dia sah bila kita sertakan dengan perbuatan pelaksanaan satu ibadah itu. Kecuali puasa lah. Puasa kita akan niat malam hari itu, kita akan niat pada ketika itu. Kerana kesukaran untuk buat demikian. Puasa je kita niat awal sebelumnya. Yang keempat, apa dia niat? Niat adalah penentuan. Penentu satu ibadah itu, yang merupakan penentuan berbentuk azam ataupun tekad untuk melaksanakan sesuatu perkara itu dengan baik, dengan jaya, ataupun dengan berjayanya kita buat sesuatu itu. Niat itu membantu kita untuk menjadikan dia berjaya menurut pelan-pelan ataupun rangka-rangka yang telah ditetapkan dulu. Artinya niat ini, bila orang melakukan niat, dia mesti dia dah faham apa yang diniatkan itu. Biasanya dia akan sertakan dengan ilmu. Betul kan? Dengan ilmu. Lepas itu orang tu dia takkan niat kalau dia tak tahu tentang benda tu. Baik. Kemudian yang kelima, apa dia niat? Dengan niat itu akan membuatkan sesuatu yang dilakukan, yang dilaksanakan itu akan jadi teratur, tersusun, tanpa ada porak-peranda dan juga campur aduk. Itu tujuan niat. Yang keenam, sebelum ibadah sembahyang itu dilakukan, terlebih dahulu adalah disyaratkan kepada orang yang nak menunaikan satu ibadah tu, dia mesti ada ilmu. Dia mesti ada ilmu tentang kaifiat ataupun bagaimana perkara itu nak dilaksanakan ataupun dikerjakan, supaya pelaksanaan yang dikerjakan itu menjadi betul lagi sah. Banyak juga takrifan daripada niat yang diberikan oleh tuan guru ni melalui kitab ni tadi. Kitab tadi iaitu kitab fiqh solat kita. Baik. Seterusnya, yang ketujuh, pelaksanaan itu pula hendaklah dilakukan dengan sepenuh
ikhlas. Kita lakukan ibadah tu hendaklah dilakukan disertakan dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya. Apa ti ikhlas? Buat itu kerana Allah. Dan sebab tu selalu ustaz ni pernah ditanyalah, ustaz selalu ulang-ulang sebut tentang ikhlas. Kenapa ustaz belum ikhlas lagi ke? Ataupun apakah ustaz pandang kami ni belum ikhlas lagi ke? Sebenarnya bukan itu. Kerana ikhlas ini dalam satu hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan bahawa ikhlas itu adalah rahsia Tuhan. Tak ada orang tahu. Malaikat pun tak tahu. Yang malaikat yang tahu pun malaikat yang nak catatkan amalan ikhlas tu je lah. Yang lain-lain malaikat pun tak tahu. Sebab itu ada satu hadis panjang, ada ada satu malaikat, dia akan bawa naik amalan seseorang tu, bawa naik ke langit. Sampai ke langit yang pertama, rupanya malaikat penjaga langit, katalah ada malaikat penjaga langit, dia jaga ada bahagian-bahagian tertentu, bahagian ikhlas, bahagian bahagian hasad, bahagian apa pun yang dijaga. Kalau orang tu ada niat-niat yang macam tu, amalan itu akan dilemparkan semula kepada si empunya amal. Kerana dia tahu je, dia saja je yang mengetahui tentang keikhlasan niat seseorang. Sedangkan malaikat yang bawa naik tadi, dia sendiri pun tak tahu amalan yang bercahaya tadi rupanya daripada amalan orang yang takabur, orang yang riak, orang yang ujub, orang yang hasad dan seumpamanya. Sebab tu kenapa ikhlas itu sangat penting dalam seri kehidupan kita. Ikhlas itu adalah bila mana kita melakukan sesuatu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamlah kita bahawa ibadah solat itu kita kerjakan mestilah pertamanya dengan wawasan. Nak kata wawasan 20, kita dah berada dalam tahun 2020 dah. Okay, wawasan artinya amalan apa yang kita lakukan dalam peribadatan yang kita lakukan itu mesti ada wawasan. Ke mana kita nak bawa tuju? Tak lain tak bukan nak dihadapkan, dipersembahkan kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita buat dengan penuh kefahaman. Kita faham betul. Yang ketiga, kita buat dengan kesedaran. Kesedaran tu maksudnya apa? Kita buat dengan hati. Dengan hati ataupun dengan hudurul qalbi. Hadir hati kita. Kita buat dengan menjiwai dia, dengan roh tadi yang Tok Guru kita katakan tadi. Ikhlas itu Ustaz telah dikenal pasti oleh Allah ataupun malaikat ni tadi daripada awal. Sebab ada orang cakap ikhlas tu ketika kita ikhlaskan perkara itu, kemudian sampai satu hari, katalah setelah 4-5 bulan, kita memungkitnya balik, ikhlas kita tu sudah luput. Dah terjadi kan? Yeah. Adakah ketika itu baru dibuang ataupun telah diangkat ketika itu, ataupun Allah dah tahu dah sebelum tu memang akan akhirnya, memang Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah dah tak nak sebab dia tahu benda tu akhirnya tidak ikut. Ikhlas ni bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita buat kerana Allah, tiba-tiba akan jadi satu ketika kita akan ungkit balik, dia akan gugur, amalan tu akan gugur. Sebab itu yang menyebabkan kita rasa terungkit tu pasal ilmu tu lah. Pertama, ilmu tak ada, ataupun kita ada ilmu tapi kita tergagah oleh bisikan syaitan. Syaitan dia akan menyebabkan kita akan mengungkit perkara tu. Contohnya seorang ibu yang pernah mengandungkan anak, kesakitan waktu dia mengandungkan anak tu memang dia ikhlas masa tu, masa mengharapkan anak. Tapi dia tak sangka bila anak dia dah besar, anak dia katalah menderhaka pada dia. Tapi dia kata, kalau aku tahu, aku menyesal lahirkan kau. Kan seolah-olah dia mengungkit, maka pahala dia, kepayahan, kesusahan dalam melahirkan anak tu hilang itu. Sayang. Sebab tu bila kita faham dengan ilmu, sebab tu orang itu akan cepat-cepat bertaubat. Astaghfirullahalazim. Minta taubat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dia ungkitkan itu Allah akan kembalikan balik pahala dia tu. Pasal kita bukan sengaja, kadang-kadang bukan sengaja kita nak mungkit benda dia. Kadang-kadang ujian yang Allah datangkan itu, dan kemudian syaitan pula masuk, akhirnya kita akan melepaskan perkara-perkara itu, pahala daripadanya. Kesimpulannya, niat ini tadi apa dia? Saya nak ulang balik. Niat tadi yang pertama penentu kepada segala ibadah, satu. Penentuan pada segala ibadah, satu. Yang kedua, dia juga adalah membezakan antara ibadah dengan
Adat. Yang ketiga, niat itu dilakukan serentak dengan pelaksanaan ibadah itu. Niat mesti dilakukan bila mula satu perkara. Contohnya kita nak ambil uduk kan, kita bila mula air dah kena pada muka, yang fardu tu itu yang baru mula masuk niat kan. Kalau semayang Allahu Akbar baru masuk tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, penentu pada niat itu merupakan penentu kepada ibadah itu, sesuatu penentuan. Dia merupakan azam dan tekad untuk melaksanakan dengan baik dan jaya. Niat itu. Niat memang kena bersungguh-sungguh. Yes. Sebab tu garis-garis yang Tok Guru ni bagi, niat tu penentu ibadah, niat itu pembeza antara ibadah dengan ada, kemudian niat itu melakukan serentak pada masa yang sepatutnya. Yang keempat, niat itu penentu bagi merupakan kalau nak buat sesuatu tu dia mesti azam dan nekat supaya kita dapat berjaya dalam apa yang kita lakukan. Yang kelima, niat itu membuatkan sesuatu yang kita buat tu lebih teratur dengan sebab niat tadi. Niat teratur sebab apa? Diserta dengan ilmu. Yang keenam, sebelum melakukan ibadah itu dilakukan terlebih dahulu syarat-syarat penunaian. Artinya dia mesti ada dengan ilmu atau kaifiat pelaksanaannya supaya sah dan betul. Yang ketujuh, melaksanakannya hendaklah dilakukan dengan penuh ikhlas. Itulah tujuh niat yang disebut dalam kitab ni oleh Tuan Guru ni, dan moga-moga dia dapat membantulah kita dalam kita melaksanakan ibadah kita itu, insya-Allah. Jadinya fahamlah kita, kesimpulannya Tok Guru ni kata bahawa apa yang kita lakukan dengan sebab niat kita jaga, ibadah solat yang kita kerjakan itu kita dapat melaksanakan dengan penuh wawasan, dengan penuh kefahaman dan penuh kesedaran, hati dengan sepenuh hati. Daripada huraian itu dapatlah kita mengambil pengajaran bahawa segala kerja-kerja kita kalaulah kita lakukan dengan berwawasan seperti ibadah solat tadi, nescaya dia akan mendapat kejayaan yang amat cemerlang sekali. Lebih-lebih lagi jika ianya berlandaskan kepada keikhlasan dalam kerja yang dilaksanakan. Wallahu a'lam. Sambung lagi Kita sambung berikutnya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama berdiri betul, yang kedua tadi takbiratul ihram, kita serta dengan niat. Kemudian seterusnya kita masuk kepada takbir intikal. Tadi kita sebelum ni kita sebut takbir tu ada tiga. Satu takbir apa? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal ataupun intikalat. Yang ketiga takbir dalam doa iftitah tu dimulai dengan takbir. Ada setengah pendapat ulama itu juga takbir iftitah. Baik, kita tengok apa dia takbir intikal. Takbir ialah Allahu Akbar. Bacaan dia, sebutan dia sama. Intikal tu apa? Intikal itu ialah perpindahan. Semasa bila? Semasa rukuk, semasa sujud, semua bangkit daripada sujud, semua kita baca dengan takbir intikal ini. Kecuali kita rukuk, bila bangkit dia kita baca sami Allahu liman hamidah, ganti pada takbir tersebut. Baik, kita tengok takbir intikal yang pertamanya. Cuba tengok dalam kitab tu, tuan-tuan boleh gariskan. Takbir intikal itu merupakan, boleh gariskan tu. Okey, tulis nombor 1. Dia merupakan susulan dan pengukuhan kepada takbiratul ihram tadi. Tadi kan mula-mula Allahu Akbar, dah habis, dah dengan bacaan-bacaan tertentu, kita nak berpindah pada rukun berikutnya. Allahu Akbar, kan dia memperkukuhkan lagi takbir yang sedia ada. Baik, yang pertama takbir intikal tu merupakan, gariskan takbir intikal merupakan, tulis nombor 1, susulan daripada pengukuhan kepada takbiratul ihram. Dah? Satu. Yang kedua, yang takbir intikal ini diucapkan pada setiap kali semasa turun untuk rukuk. Rukuk, kemudian masa turun untuk bersujud. Sujud kan 2 kali kan? Okey. Kemudian bangkit antara sujud, bangkit daripada sujud, dan terusnya untuk pergerakan rukun berikutnya. Okey. Itu nak beritahu tentang takbir intikal itu.
Setiap takbir intikal tu berfungsi nak untuk apa? Okey, yang ketiga tadi. Takbir intikal dia berfungsi untuk apa? Bahawa kita sedang berada di hadapan hadarat ataupun hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita setiap pergerakan tu kita mengakui mengagungkan Allah setiap pergerakan kita. Ada yang cakap kita takbir tu tidak pada setiap pergerakan. Ada pergerakan yang kita tak perlu angkat tangan. Okey, angkat tangan. Itu hukum angkat tangan tu sunat. Sunat itu sunat hayat. Dan dalam secara basic dia, secara asasnya angkat tangan ni pada bila? Okey, kalau setiap sembahyang tu setiap sembahyang ni dua kali je angkat tangan. Betul tak? Mula-mula. Okey, mula-mula tu tak termasuk. Itu untuk mula dia mula tu satu, itu tak termasuk dalam setiap rakaat. Setiap rakaat tu masa bila? Okey, mula-mula kita angkat takbir. Saya nak berdiri jap. Okey, masa kita berdiri, okey. Mula je Allahu Akbar. Kita angkat itu takbiratul ihram lah. Okey, itu yang satu. Yang setiap rakaat yang kena ada Allahu Akbar. Masa nak rukuk ada. Okey. Ini semua sami Allahu liman hamidah. Dia ada angkat tangan tapi dia bukan dengan kalimah Allahu Akbar, dia dengan sami Allahu liman hamidah. Okey. Kemudian masa nak sujud tak ada angkat tangan. Duduk antara sujud tak ada angkat tangan. Okey, saya buat inilah. Okey, nak sujud, dia turun untuk sujud tak ada angkat tangan. Lepas tu dia dah sujud, dia nak duduk antara sujud tak ada angkat tangan. Sujud kali kedua tak ada angkat tangan. Bila dia bangkit daripada sujud, Allahu Akbar pun tak ada angkat tangan. Okey, jadi kalau artinya dalam setiap rakaat dua kali tu je yang tuntutan berat untuk kita angkat tangan. Yang tadi yang orang kata tambahan dia Allahu Akbar dalam takbiratul ihram tu satu. Satu lagi masa bila? Masa kita dah duduk tahiyat awal, bila bangkit, lepas bila bangkit tahiyat awal, yang tu ada tuntutan untuk angkat tangan. Kan katalah awak dah duduk tahiyat awal, saya tunjuk duduk tahiyat awal. Okey, lepas tu awak nak bangkit. Allahu Akbar. Masa yang tu yang ada angkat tangan. Jadi tuntutan sebenarnya pada angkat tangan itu berapa kali angkat tangan bergantung pada berapa rakaat yang kita lakukan. Kalau setiap rakaat kita angkat tangan pun tak jadi masalah. Dia makruh lah. Dia asalnya gini. Kalau kita melakukan dia itu bila angkat tangan tu sunat. Kalau kita tak angkat tangan makruh. Faham tak? Kalau yang tak disunat angkat tangan jadi makruh juga. Tempat tak diangkat. Pasal lawan daripada sunat ni makruh. Faham tak? Kata lepas rakaat pertama kan tak ada tahiyat. Okey. Terus memang Allahu Akbar tak payah turun. Tak payah dah. Okey, tiba dia terangkat. Semayang sah macam biasa, tapi makruh je lah. Tak merosakkan semayang tu pun. Okey? Itu yang dikata. Tapi cuma pada yang pertama tu Allahu Akbar. Bila dah rukuk tu, bila dia bangkit pada rukuk, dia tak sebut Allahu Akbar. Dia sami Allahu liman hamidah, tapi angkat tangan tu ada. Okey. Dia sebenarnya dia tasmi' tu ataupun sami Allahu liman hamidah tu, itu adalah nak beritahu bahawa perpindah rukun, tapi dia tak sebut dengan kalimah Allahu Akbar, dia sebut dengan sami Allahu liman hamidah. Pasal ada peristiwa seorang sahabat masa dia bangkit tu dia sebut sami Allahu liman hamidah, dia sebut Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban fi tu, dia baca yang tu. Bila dia baca itu, habis sembahyang Rasulullah tanya, siapa yang membaca tu hamdan katsiran thayyiban fi tadi, yang pujian kepada Allah dan kebaikan yang banyak untuk Allah dengan untuk Allah tadilah, ya. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi, dan keberkatan yang banyak. Lepas tu, waktu tu habis sembahyang Rasulullah tanya siapa yang baca tu. Sahabat dengan keadaan tersipu-sipu dan terpinga-pinga, dia takut macam seolah-olah apakah yang dia lakukan tu salah ke tidak. Lepas tu dia kata, saya Rasulullah, tapi ketika saya baca tidaklah saya niat melainkan niat yang baik.
Rasulullah bukan nak marah dia. Dia rasa macam Rasulullah nak marah ke, salah ke dibaca. Padahal Rasulullah nak beritahu, ketika awak baca tu, ketika kamu membaca tadi, ramainya malaikat berebut-rebut turun mencatatkan kebaikan untuk kamu kerana baca tu. Sebab itu, lepas itu yang jadinya, sejak beritu yang kita baca Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya apa? Allah dengar siapa saja yang memujinya. Yang muji itu ada kisah dia yang tadi orang tadi puji. Sejak benda tu kita pun membaca Sami Allahu liman hamidah. Masya-Allah. Tu mana? Inilah. Sebab tu peristiwa-peristiwa berlaku tu kadang-kadang dia membawa apa nama kepada roh kita dapat memantapkan apa saja yang kita lakukan dalam solat kita. Itu bila kita dapat memahami setiap pergerakan solat tu yang menjadikan kita dapat menjiwai solat tu sendiri. Baik, kita sambung yang ketiga. Jadi takbir intikal tu pertama susulan daripada pengukuhan takbiratul ihram. Yang kedua diucapkan ketika setiap pergerakan intikal tadi, perpindahan rukun. Yang ketiganya takbir intikal tadi untuk apa? Untuk nak menyatakan kita sedang berdepan dengan Allah sekarang ni. Setiap pergerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sebut tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Oleh itu, dalam kita menyebut Allahu Akbar, hati, apa peranan hati pula? Hati janganlah lupa, hati jangan lalai. Hati mestilah dihadirkan hati kita sebut Allahu Akbar tadi. Ya, dengan hati kita, dengan hudurul qalbi tadi. Malahan hendaklah ditanamkan dalam hati perasaan khuduk. Khuduk ni apa? Rasa rendah diri. Bukan rendah diri, hina diri kita di depan Allah. Ta'zim, rasa agungnya Allah. Hati tu dapat rasakan kecintaan, kasih kita hanya untuk Allah semasa kita melakukan, mengucapkan takbir tadi, takbir intikal tadi dalam setiap pergerakan. Selesai bahagian takbir intikal, dan kita masuk satu lagi takbir yang disebut dengan takbir iftitah atau doa iftitah. Boleh? Baik, kita terus masuk kepada doa iftitah. Doa iftitah ni ada setengah berkata dia juga adalah merupakan takbir iftitah. Kenapa disebut dengan takbir iftitah? Pasal dia mula dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbir lah. Sebab tu dalam kitab ni, dalam huraian tentang doa iftitah ni, seseorang tu bila Allahu Akbar, bila dah habis Allahu Akbar, apa ucapan yang terbaik untuk diucapkan? Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Tu baca doa dia. Ya, dia punya. Tapi ada orang Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbaru kabira. Jadi ada pendapat ulama terputus mualat pada itu. Maksudnya pada ketika itu tak disunatkan membaca takbir iftitah lagi atau doa iftitah pada saat itu. Pasal dia dah dipisahkan dengan baca ta'awuz, bukan pada tempatnya. Itu seperti mana yang dihuraikan sebelum ni dalam kitab ni. Ya mana? Jadi sepatutnya macam mana? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas tu terus Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, cuba tuan-tuan cuba tengok dalam kitab kita. Dalam kitab kita, kalau tuan-tuan tengok, dia tulis Allahu Akbaru kabira. Betul? Ada koma itu. Walhamdulillahi katsira, 2. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, sampai itu Itu takbir dia sampai itu. Kemudian seterusnya disambung dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Sampai muslimah tu baru ada koma. Okey. Wa ma ana minal musyrikin. Full stop. Kemudian inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ni kena teruskan sambung. Lillahi rabbil alamin, baru ada koma. La syarikalah, koma. Wa bidzalika umirt. Okey, nak sambung umirtu pun tak apa. Okey, umirtu wa ana minal muslimin. Okey, berhenti itu.
Kenapa dituliskan koma? Kenapa dituliskan full stop tu? Full stop tu berhenti terus lah. Koma tu menunjukkan apa? Berhenti sementara. Baik. Bila kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai itu namanya takbir. Takbir iftitah tadilah. Tapi lepas pada tu disebut wajah tu, ada tak? Dia ada wajah tu. Wajah tu maksudnya apa? Wajah tu aku hadapkan wajahku, mukaku. Sebab tu ada setengah pendapat ulama, doa iftitah ni disebut dengan doa tawajjuh. Mana tawajjuh? Tawajjuh dia ambil pada perkataan wajah tu ni. Aku hadapkan wajahku, mukaku kepada pencipta langit dan bumi. Dalam keadaan tulus, ikhlas dan penuh penyerahan muslimah. Itulah bacaan yang kita baca. Kemudian wama ana minal musyrikin, dan tidak adalah aku termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Aku tak musyrikkan, aku tak syirikkan Allah dengan apa pun. Habis. Kemudian masuk ikrar. Ikrar tu apa? Inna solati. Ini ikrar lah. Sesungguhnya semayangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, tu pendek. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan persoalan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata-mata, Tuhan semesta alam. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku diperintahkan supaya jangan syirikkan Allah tu, dan adalah aku wa ana minal muslimin, dan aku termasuklah di kalangan orang-orang yang muslimin tu artinya orang-orang yang menyerah diri. Lepas tu baru kita masuk tentang huraian doa iftitah, tapi bukan hari ini, kita akan sambung akan datang insya-Allah. Pecahan-pecahan daripada doa iftitah tadi. Cukup dulu, mudah-mudahan apa disampaikan ini akan memberikan kebaikan untuk diri saya dan kita semua dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.